Tuan-tuan, tidakkah tuan-tuan pernah mendengar dalam sejarah bagaimana pada tahun 1994 seorang doktor yang nama Dr. Burash Musali Asmat Goldstein, seorang doktor berbangsa berwarga negara Amerika berbangsa Yahudi, masuk ke dalam Masjid Ibrahimi. Masjid Ibrahimi terletak di kawasan Hebron, kawasan pemerintahan milik orang Palestin, pada waktu subuh bulan puasa 15 hari bulan Ramadan 22 hari bulan Februari tahun 1994. Pada hari Jumaat sedang mereka melaksanakan sembahyang Jumaat, ketika mereka sedang membacakan suratus sajadah, ketika imam sedang membacakan suratus sajadah, waktu turun sujud sajadah itu, masuk seorang lelaki, tuan-tuan sekalian, subhanallah, berbangsa Yahudi, berwarga negara Amerika, Dr. Goldstein ini, subhanallah, dan menembak tuan-tuan orang-orang yang sedang sujud pada pagi tersebut, menyebabkan 29 daripada orang-orang Islam yang sedang semayang pada pagi tersebut terbunuh. Tuan-tuan, masjid itu pada ketika tersebut berlaku kecoh. Lalu orang kampung semua keluar, tuan-tuan, untuk membantu orang-orang yang cedera dan orang-orang yang terbunuh. Namun masjid itu dikepung dan ditutup pada hari tersebut, dan menyebabkan lebih 200 orang cedera lagi di luar, subhanallah, dan 30 lebih terbunuh, lebih 50 orang terbunuh pada pagi tersebut. Masjid itu kemudian ditutup selama 9 bulan, dan selepas 9 bulan masjid itu dibuka semula, tuan-tuan. Lebih 60% daripada kawasan masjid itu, yang dalam kawasan masjid itu terletaknya makam Nabi Ibrahim alaihi salam, makam Sarah alaihi salam, salli ala sayyidina Muhammad, makam Nabi Ishaq dan isterinya, makam Nabi Yaqub dan isterinya. Ada 6 makam para nabi, ada 6 makam para nabi dan isterinya dalam masjid tersebut, yang telah dijaga oleh orang Islam semenjak ratusan tahun. Tempat yang terletaknya makam Nabi yang kita sanjung, yang kita ingati dan kita sayangi, telah, tuan-tuan sekalian, ditutup oleh orang-orang Yahudi. Lebih 60% daripada kawasan masjid itu telah ditukar menjadi sinagog. Mereka yang masuk sinagog ini ialah kuil orang Yahudi. Mereka yang masuk ke dalam masjid kita, membunuh umat-umat Islam yang sedang sembahyang, tuan-tuan. Dalam kawasan Hebron itu, subhanallah, majoritinya orang Islam, hanya ada 500 sahaja orang Yahudi, dan setiap 500 orang Yahudi ini bersenjata, boleh menembak orang Islam sesuka hati, subhanallah. Tuan-tuan, akhirnya, subhanallah, sampai ke hari ini, lebih 23 tahun, tuan-tuan, peristiwa ini berlaku. Masjid itu, tuan-tuan, telah terkurung sehingga ke hari ini. Nak masuk ke Masjid Ibrahimi, walau hanya ada sebahagian, lebih kurang 40% daripada bahagian masjid itu masih milik orang Islam, namun nak masuk ke masjid itu mesti melalui pagar yang, subhanallah, pintu yang dijaga oleh orang-orang daripada Yahudi, yang dijaga oleh askar-askar Palestin. Dan pada ketika saya berada di sana hari itu, tuan-tuan, pada 2015, di depan pintu masjid itulah, di depan pagar itulah, seorang muslimat ditembak dan dibunuh, umur 18 tahun, hanya kerana tidak mahu untuk membuka tudungnya. Dikatakan oleh orang Yahudi bahawa dia menyimpan senjata. Tuan-tuan, hampir setiap hari pembunuhan demi pembunuhan kepada umat Islam yang ingin masuk untuk melaksanakan solat di dalam Masjid Ibrahimi. Tuan-tuan sekalian, subhanallah, kita menyaksikan bagaimana kesengsaraan orang Palestin, tuan-tuan, sehingga ke hari ini, baru-baru ini telah didedahkan bahawa lebih 20 terowong yang dibuat di bawah Masjid Al-Aqsa dengan tujuan untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa daripada bawah. Tak boleh masuk ke atas sebab ada undang-undang yang tertera, orang Yahudi tidak boleh masuk ke Masjid Al-Aqsa. Lalu apa yang mereka buat? Mereka korek terowong-terowong di bawah Masjid Al-Aqsa. Lebih 20 terowong yang didapati di bawah Masjid Al-Aqsa dengan tujuan untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa daripada bawah. Telah crack, tuan-tuan sekalian, berlaku keretakan-keretakan yang sangat banyak, bukan hanya di Masjid Aqsa dan juga kawasan-kawasan sekitar Masjid Aqsa, disebabkan oleh terowong-terowong yang dibina di bawah Masjid Aqsa dengan tujuan, kata mereka, untuk mencari kesan-kesan sejarah daripada kuil Salih ala Sayyidina Muhammad yang disebut sebagai Haikal Sulaiman, dan dengan tujuan mereka supaya nanti bila roboh Masjid Aqsa, mereka akan bina satu kuil yang namanya Haikal Sulaiman, kuil yang, subhanallah, Salih ala Sayyidina Muhammad, menempatkan tempat sembahan ataupun tempat peribadatan orang-orang Yahudi yang hanya sekarang ini menumpang di tembok yang namanya Wailing Wall, yang menghadap kepada batu Mi'raj Nabi SAW, yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Tuan-tuan, demikian keadaan susahnya, subhanallah, orang-orang yang duduk di Palestin, saudara-saudara ke Palestin. Saya menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak sekolah yang balik daripada sekolah yang ditembak di jalanan, anak-anak yang ditembak di jalanan dan perjalanan balik ke sekolah dalam keadaan tidak ada sebabnya. Pasal apa? Bunuh anak kami saja. Pasal apa bunuh anak kami? Tidak ada apa-apa. Dalam perjalanan, tuan-tuan sekalian, untuk masuk, subhanallah, tuan-tuan, di kawasan-kawasan yang dibina oleh yang diduduki oleh orang Palestin, dibina tembok yang tingginya 10 meter.
yang tak mampu untuk dipanjat. Bahkan tembok yang Salih Asmat dia panggil tuan-tuan Salih Asmat bomb resistant. Kalau hantar bom pun tak akan mampu untuk pecahkan, disebabkan Salih Asmat besi-besi yang sangat teguh diletakkan dalam tembok-tembok tersebut, tak mampu untuk dipanjat. Bahkan di hujung-hujung tembok ada tentera-tentera Israel yang menjaga tuan-tuan sekalian pengkalan-pengkalan mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, hospital berada daripada luar daripada kawasan itu. Subhanallah. Saya menyaksikan ada 2 kes. Yang pertama seorang makcik tuan-tuan yang sakit. Apabila sampai tuan-tuan ke kawasan subhanallah Salih Al-Samad nak keluar untuk mendapatkan rawatan di hospital, dia mesti melalui checkpoint di pintu pagar daripada tembok tersebut. Sengaja dibiarkan sehingga makcik itu tuan-tuan meninggal di kawasan di pintu pagar tersebut. Baru-baru ini seorang anak kecil juga demikian, nak dapatkan rawatan di hospital, akhirnya dibiarkan sehingga dia mati dekat situ saja tuan-tuan sekalian. Saya menyaksikan bagaimana seorang perempuan umur 33 tahun tuan-tuan sekalian subhanallah, yang keluar untuk beli barang di pasar, waktu tunggu di Salih Al-Hasan Muhammad di stesen bas, tunggu di stesen taksi, tuan-tuan dia dikerumuni oleh tentera-tentera Israel. Suruh dia bawa keluar senjata yang ada dalam bagnya. Tidak ada senjata tuan-tuan. Dia kata buka bag tu. Waktu dia cuba untuk seluk tangan, dia ditembak tuan-tuan daripada 10 orang tentera hingga hancur tubuhnya. Dia kata kerana untuk mempertahankan diri, sedangkan tidak ada apa dalam bagnya melainkan hanya spek mata tuan-tuan sekalian subhanallah. Seorang kanak-kanak berumur 11 tahun yang dipenjarakan tuan-tuan, entah keluar ataupun tidak pada hari ini 11 tahun, kerana dalam bagnya ada satu pembaris yang patah tajam, hujungnya dikatakan sebagai senjata. Ini yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin. Rumah mereka dirampas pada setiap hari tuan-tuan sekalian subhanallah. Bangkit-bangkit pagi di depan rumah ada kontena-kontena, ada kabin-kabin yang duduk di depan rumah. Kabin siapa ni? Ini kabin orang Yahudi. Dia kata kamu duduk di tanahnya. Tanah ini duduk daripada tok nenek kami dulu. Macam mana dia kata claim tanah dia? Pergi report dekat polis tuan-tuan subhanallah. Tengok-tengok dekat polis dah ada report, dah ada laporan daripada Yahudi kata kita duduk di tanahnya. Akhirnya tuan-tuan masuk ke mahkamah dan tuan-tuan boleh tahu apa yang akan berlaku selepas daripada tu. Tuan-tuan sekalian subhanallah, ini yang berlaku kepada saudara-saudara Palestin. Tuan-tuan, sedih kita melihat bagaimana kita tak mampu untuk melihat mereka subhanallah. Kehidupan mereka yang sangat susah, kehidupan mereka yang sangat payah, berhadapan dengan peluru-peluru pada setiap hari. Keluar ke sekolah belum tentu boleh balik tuan-tuan. Keluar untuk makan belum tentu boleh sampai ke rumah. Bahkan tidur malam pun belum tentu boleh bangkit pada keesokan harinya. Ini yang berlaku tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi SAW suruh kita merasakan kesedihan mereka, merasakan kesedihan saudara-saudara mereka, saudara-saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia kasih pada saudara seperti mana dia kasih pada diri dia sendiri. Tuan-tuan, namun kita jauh daripada kesedihan. Kita tak merasakan kesedihan langsung apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di sana. Bahkan subhanallah, kita merasakan sikit pun tak ada sangkut paut dengan kita.